Tahukah anda Malaysia telah melaksanakan beberapa keputusan pelaburan pertahanan di dalam masa tidak sampai pun 5 bulan? Keputusan pelaburan pertahanan mampu meningkatkan lagi kekuatan cegah rintang negara serta mengembalikan keyakinan para pelabur asing. Keputusan pelaburan pertahanan yang dilaksanakan oleh Malaysia adalah seperti berikut. Yang pertama adalah keputusan pelaburan pesawat MPA. Yang kedua, keputusan pelaburan UAS MAIL. Yang ketiga, pengesahan pelaksanaan program LMS Batch 2 yang masih menunggu keputusan. Dan yang keempat, keputusan pelaburan pesawat Fleet LCA yang dimeterai baru-baru ini. Sebenarnya, jika kita nak, apa-apa pun akan menjadi kenyataan jika ada keazaman. Dan yang terkini, persaingan merebut kontrak perolehan LMS Batch 2 TLDM dilihat sangat menarik. Pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 2023 5-23 dijangka menarik penyertaan syarikat asing yang mengintai peluang bagi perolehan kapal misi pesisir LMS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Di dalam pada masa yang sama, penyertaan syarikat tersebut ke Langkawi sangat penting untuk mempamerkan sokongan terhadap penganjuran ini di samping mengetengahkan teknologi mutakhir. LMS merupakan salah satu daripada komponen yang terdapat di dalam pelan transformasi 15/5 TLDM bagi memperkasakan kekuatan armada selain penggantian aset-aset yang telah usang. Pada ketika ini, TLDM mengoperasikan 4 buah kapal LMS kelas keris, iaitu KD Keris, KD Sundang, KD Badik dan KD Renong. Kesemua kapal yang dibina syarikat China, iaitu China Shipbuilding Industry Corporation CSIC, kini menjadi sebahagian daripada kekuatan markas pemerintahan Armada Timur di Sabah. Kementerian Pertahanan MINDEF sebelum ini telah pun memutuskan untuk memastikan keutamaan perolehan LMS dipertimbangkan oleh Kementerian Ekonomi dan juga Kementerian Kewangan. Perolehan LMS sekiranya diputuskan lebih cepat bakal memastikan TLDM dapat mengoperasikan kapal-kapal baru di dalam tempoh 3 tahun akan datang. Melalui rolling plan tahun 2023, TLDM telah meletakkan perolehan LMS Batch 2 sebagai perolehan yang paling kritikal dan sangat penting. TLDM merancang untuk mendapatkan 8 buah LMS Batch 2 dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM6 bilion menerusi 2 fasa pembinaan iaitu 3 dan 5 buah kapal. Perolehan 3 kapal pertama ini dijangka memerlukan peruntukan sebanyak RM2.4 bilion berbanding perolehan 4 LMS pertama dengan kos RM1.17 bilion. Pembelian LMS Batch 2 lebih mahal kerana kapal berkenaan lebih besar dan mempunyai persenjataan serta pakej yang lebih lengkap. Sebagai kapal peronda pelbagai fungsi, LMS Batch 2 akan dilengkapi dengan peluru berpandu anti kapal, sistem pertahanan udara dan juga torpedo. Difahamkan TLDM sendiri sedang mempertimbangkan beberapa model kapal yang sesuai berdasarkan syarikat yang telah menyatakan minat di dalam projek LMS Batch 2. Di antaranya ialah Istanbul Naval Shipyard, Turki, menerusi korvet kelas Ada. Kapal sepanjang 99 meter, berat 2,400 tan dengan 90 kru ini mempunyai ciri-ciri yang menepati kehendak TLDM dengan sistem persenjataan 3 dimensi. Ia dilengkapi dengan meriam auto melara 76mm Super Rapid, peluru berpandu anti kapal, peluru berpandu anti pesawat RIM-116 Rolling Airframe Missile dan juga 2 pelancar torpedo 324mm Mk-46. Kapal kelas Ada juga mempunyai geladak bagi menampung sebuah helikopter saiz sederhana atau mengendalikan pesawat tanpa pemandu UAV. Turki juga sedang menyiapkan 4 buah kapal kelas ini bagi kegunaan tentera laut Ukraine yang merupakan pengguna ekspor pertama. Sementara itu, firma Diamond daripada Belanda pula menawarkan rekaan Sigma 9113 dengan panjang di antara 85 sehingga 100 meter.
Sigma 9113 merupakan rekaan sama bagi kapal korvet kelas Diponegoro milik Tentera Laut Indonesia. Tetapi versi LMS Batch 2 mempunyai teknologi yang lebih mutakhir. Ia turut dilengkapi dengan meriam kaliber 57mm, meriam 30mm, dua pelancar peluru berpandu Kongsberg Naval Strike Missiles dan juga peluru berpandu anti pesawat. Seperti mana yang diketahui umum, rekaan Sigma 9113 merupakan pilihan awal TLDM semasa merancang program kapal tempur pesisir pantai LCS sebelum ditukar kepada rekaan Gowin. Selain itu, peluang juga dilihat diintai oleh syarikat perkapalan Jerman Fesme yang mengetengahkan rekaan kapal ronda pesisir iaitu OPV Ekti. Kapal dengan 100 kru ini boleh dilengkapkan dengan pelbagai sistem persenjataan mengikut kehendak TLDM selain mempunyai geladak helikopter. Jerman bukanlah negara asing kepada TLDM selain diakui sebagai antara negara yang mempunyai teknologi kejuruteraan maritim paling baik di dunia. 6 kapal peronda generasi baru NGPV misalnya adalah teknologi Jerman, iaitu berasaskan kapal OPV Meko A100. 2 kapal korvet kelas Kasturi yang berusia 40 tahun juga adalah buatan Jerman, tetapi masih menjadi aset tulang belakang TLDM setelah menjalani program baik taraf 6 tahun lalu. Kemampuan menyiapkan 4 kapal LMS mengikut jadual pula menjadi taruhan firma Cina, CSIC, untuk mendapatkan kontrak LMS Batch 2 TLDM. Sebagai kuasa maritim kedua terbesar dunia, kebolehan kejuruteraan China sememangnya tidak disangkal selain mempunyai tenaga kerja yang kompeten. Korvet Type 056A seberat 1,400 tan dengan panjang 89 meter dilihat sebagai pilihan yang sesuai kerana bersaiz kompak tetapi mempunyai sistem persenjataan 3 dimensi. Kapal ini juga mempunyai ciri-ciri halimunan yang mana Tentera Laut China mengoperasikan korvet Type 056A bagi operasi rondaan anti kapal selam. Berbanding syarikat Eropah, China boleh menawarkan kapal-kapal perang pada harga yang lebih rendah, tetapi masih mempunyai kemampuan yang standing dengan kapal negara pesaing. Dengan jangkaan projek LCS mungkin akan mengambil masa panjang untuk disiapkan, maka sebab itulah perolehan LMS perlu disegerakan. Apapun pilihan yang dimuktamadkan nanti, biarlah keputusan tersebut mengikut kehendak TLDM sepenuhnya sebagai pengguna akhir. Namun begitu, mengikut pemerhatian admin, perjalanan sebenar masih jauh untuk LMS Batch 2 direalisasikan kerana Belanjawan 2023 yang dibentangkan baru-baru ini akan dibahaskan di Parlimen terlebih dahulu sebelum ianya diluluskan. Malah, kita juga perlu menunggu hasil daripada mesyuarat kabinet yang mungkin akan menentukan hala tuju LCS dan juga LMS Batch 2. Sementara itu, diharap TLDM perlu bertahan dengan aset sedia ada sambil menanti kedua-dua aset ini siap dilaksanakan, dan setelah ianya berjaya dilaksanakan, sudah tentu ianya bakal menjadi taring ampuh buat TLDM. Assalamualaikum.